Macam mana cara kita nak sayang Nabi? Kita kena sayang Nabi. Sebab kalau Nabi tak kenal kita, disebabkan kita tak sayang dia, susah kita. Kita besok akan dibangkitkan akhirat besok dengan keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Telanjang ni, semua telanjang. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada masa tu. Tak ada. Tu bukan imam ke? Tak ada. Tak ada. Masa tu nampak imam lagi, imam nampak kita lagi, kita nampak isteri lagi, isteri nampak kita lagi, kita nampak anak lagi, mak nampak anak lagi, anak nampak mak pun lagi. Semua takut kena tuntut ni. Mesti ada masalah ni, jangan risau. Semua ada masalah. Aduh, apa hal lah ni? Alamak, isteri, ya Allah, ya Allah. Sini isteri juga, ya Allah, ramai bini. Sini bini, lagi. Yang bini nampak suami lagi. Sebab bini pun sama, tak menunaikan tanggungjawab dulu mungkin. Banyak sangat menolaknya. Cuba tengok tadi, bila pengurusi kata, malam ni malam Jumaat. Orang lelaki nak bersiap. Al-Hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengar tak? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi madrasah, tuan imam, barisan tuan kuasa madrasah, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jadi dahsyat betul bunga kan. Jadi sampai turn saya ni okeylah tu kan. Ni liputan banyak betul malam ni kan. Jadi tidaklah rasa gembira lah malam ni kan, sebab akhirnya pada malam ni dapat kita bersama-sama. Saya hari ni memang berada di Perak saja. Pagi tadi saya di Slim River, petang tadi di bangunan SUK Perak, dan malam ni di Teluk Intan. Esok pagi di Radio Suria, dan seterusnya lah, dan seterusnya. Dan malam ni kita membicarakan tentang seorang manusia yang sangat hebat. Kalau kita tengok drama-drama Melayu, dulu hero-nya Jalaluddin Hassan. Jalaluddin Hassan dah berlakon jadi atuk dah. Rosyamno pernah jadi hero Malaya satu ketika, pun dah berlakon jadi bapak, jadi atuk juga. Kemudian ada Syukri Yahya, pun tak tahulah berapa lama. Lepas tu ada pula hero-hero lain lah. Saya pun tak ingat mana nama-nama hero ni. Tapi dalam bab ceramah, bila kita panggil lah, kita undang lah penceramah mana pun datang ke tempat kita, ke surau, ke masjid, apa tajuk sekalipun lah. Awal Muharram bawa kepada awal Muharram Al-Hijrah, kemudian bawa kepada Isra Mi'raj, bawa kepada Maulidur Rasul, bawa kepada ceramah Ramadan, Sya'ban, Rajab, ceritalah apa juga tajuk sekalipun di masjid, di surau, akhirnya watak utamanya adalah sama, iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hero yang terbaik kan, kekal selamanya. Malahan ada di kalangan cendekiawan barat, dia mewar-warkan, dia menyebarkan propaganda senarai pemimpin-pemimpin berpengaruh dalam dunia. Dia letakkan nombor 1, dia letak Nabi kita. Nombor 2 sampai nombor 20 tu tak siapa-siapa dia letak. Termasuklah Ronald Reagan, termasuklah Bush pun dia letak situ, Hitler pun dia letak situ. Jadi kita tak boleh nak iktiraf senarai itu, sebab nombor 2 dengan sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi.
Tu kita kena faham tu. Nabi kita the one and only. Kalau kita terima senarai tu, yang sebenarnya yang dipropagandakan tu, mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar? Mana pula kedudukan Nabi-Nabi lain? Bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang menguasai segala jin, malaikat, kan, dan juga bumi ni? Memang hebat Nabi Sulaiman dulu, menguasai kerajaan yang paling besar sekali. Sampai kan jin pun kan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi itu keadaan dia. Jadi pada malam ini hebatnya, belum lagi cuti Maulid Rasul, kita dah buat ceramah maulud. Kan? Tadi kita berselawat. Hui, lain macam selawat malam ni. Malam ni dia punya tarik macam dalam TV. Kan? Cuma mikrofon tu kejap bunyi, kejap tak, macam itulah. Kan? Tapi alhamdulillah malam ni lain macam. Dia punya chorus malam ni. Kan? Tu antara orang bukan apa. Besok akhirat, besok kita akan dibangkitkan, nak bagi Nabi kenal kita. Salah satu kod dia, password dia adalah selawat. Jadi siapa yang bersungguh ada harapan. Siapa yang main ming je tadi ada masalah. Jadi kan malam-malam je selawat tak keluar je suara. Kalau menyanyi kan main lagi kan. Tapi kenapa selawat tak keluar suara? Tadi pengurusi dah beritahu dah, selawat ringkas je kan. Bangun pun selawat lah mula. Nak ceramah lah, contoh kan. Tu bukan orang sinilah, tempat lain. Ya. Jadi alhamdulillah malam ini tak kisah, tak ada masalah kalau kita buat ceramah Maulid Rasul ni sebelum, semasa, selepas, tak ada masalah. Malahan kalau saya setakat pengalaman saya ceramah di Johor, sepanjang tahun maulud, selagi boleh, selagi belum sampai bulan Ramadan, Maulid Rasul dia buat, tak ada masalah, okey je. Dan malam ini yang hebat pasal Maulid Rasul ni ada dua. Pertamanya selawat dan ceramah, dan yang keduanya makan. Itu confirm. Tak tahulah kok malam ni tak ada. Ada tak? Ada. Ada macam mana ceramah sejam setengah? Makruh ceramah lama kalau makanan dah ada. Tu kena faham. Saya bukan tak nak start pukul 8, dah baca rabi panjang pun kan, tapi tak apa. Dalam internet jangan percaya semua. Saya pesan pada pengurusi acara, banyaklah maklumat ambil kat internet. Lagi satu, tarikh lahir jangan sebut, terutama tahun, jangan, sensitif kan. Sebenarnya punca saya dipanggil debat tu bukan sebab pelibatan dalam debat dan pidato. Dulu waktu saya berceramah, waktu saya masih lagi menjawab jawatan kerajaan dalam kerajaan sebagai pengarah undang-undang, saya tak nak orang tahu saya kerja sebagai pengarah tu. Saya tak nak orang call pejabat panggil saya berceramah, jadi konflik. Sebab kerja saya masa tu jadi pengarah legal advisor, macam mana pula pergi ceramah. Jadi saya pakai nama NGO. Kalau orang perkenalkan saya tu, Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Tu dia. Jadi sampailah satu tempat, dia dah terlupa nama saya siapa. Siapa tak nama budak ni, dia kata. Dia dah panggil, dia ingat dia jemput saya tu, Syamsul apa tak, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun letak kat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul debat. Itulah mulanya. Faham? Jadi salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu pula kebetulan adalah merupakan CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampailah ke hari ini. Tu penjelasan sikit lah. Jadi malam ini kita berceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang sangat hebat, yang mana nama Nabi dah disebut sebelum pun Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir ke dunia ni dah sebut dah nama Nabi. Nabi Adam pun dah ternampak dah nama Nabi itu terpahat di sebelah ni, dekat arasy tu sebelah nama Allah tak ada nama Nabi gitu. Kan? Malahan ketika Nabi Musa ni ada satu kelebihan, dia boleh berbicara direct dengan Allah Ta'ala. Itu kelebihan Nabi Musa. Tak usah orang pandang tembak nak tanya kenapa kita tak boleh, tak usah tanya. Kita kalau dapat mati tahu, memang tak mampu kita kan, tak kelayak pun tak sampai lah. Sebab ada seorang ketika zaman Nabi Isa, dia minta sikit je. Minta apa? Dia minta mahabbah, kecintaan pada Allah. Kau berikan dalam hati aku ni
perasaan cinta pada Allah ni, boleh tak kau bagi kat aku? Nabi Isa kata tak boleh. Kalau bagi kat kau perasaan cinta tu, betul-betul cinta pada Allah, kalau bagi tu takut tak terbawa, kau akan lupa segala apa dalam dunia ni. Kalau kau sayang Allah Ta'ala, cinta Allah Ta'ala, kalau kau betul-betul nak perasaan cinta tu, aku dapat sebiji sawi je ni lah, sebiji sawi pun tak terbawa tu. Kau tentu separuh daripada biji sawi, separuh daripada biji sawi. Maka Nabi Isa pun minta lah, dapat dalam hati perasaan cinta tu, dia dah macam orang gila. Dia bercakap seorang, dia ada dalam dunia, dia dah tak peduli dah apa yang ada kat keliling dia. Nah, jadi Nabi Musa berbual dengan Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, akan kumasukkannya ke dalam api neraka. Jadi Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Rupa-rupanya itulah dia Nabi kita. Nabi kita di langit digelar dengan nama Ahmad, di dunia disebut sebagai Muhammad. Jadi siapa yang nama Ahmad, buat panggil elok. Tak kira lah Ahmad Kodai kau, Ahmad Simpang kau, Ahmad Tayar kau, tak kira lah, ada gelaran-gelaran dia kan. Ahmad buat panggil elok. Sebab itu juga adalah merupakan nama Nabi. Makin banyak channel lah, TV3, TV9, TV8, semua ada. Kalau saya letak kat sini kan, bersusun macam oleh gonggok dah kan. Dan Nabi sebut, tidak beriman salah seorang daripada kamu, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi kedua ibu bapa, anak-anak dan juga manusia selainnya. Ingat tu. Tak beriman lagi, sayang bini, kadang-kadang dia betul, aku cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Masa tu bini dah meninggal, tinggal dia je. Hari-hari pergi madrasah, hari-hari pergi surau, hari-hari semayang Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Allah buka jodoh dia, kahwin, langsung tak datang surau. Contoh kan. Lawa pula bininya. Kan. Tapi ialah lawa ni subjektif. Lawa kat orang tak sama, tak semestinya lawa kat kita. Jadi lawa kat dia tu, lawa sangat dah kat dia. Muda, bayang umur 70 tahun, dapat bini umur 30, tak melantun kawan tu. Memang tak sampai dengan masjid dah apa tu. Kan. Dapat bini muda, kan. Iya. Diuji dengan macam tu. Kan. Lawa ni tak sama. Orang ni tengok dia ni lawa, orang ni tengok tak lawa. Tak, saya pergi duduk kat Teluk Intan, duduk kat Pekan kan, duduk. Cuba tengok. Yang laki bini yang jalan ni tengok, yang paruh makwa jalan ni tengok. Lawa betul bini dia. Lakinya muka merayau dia tu. Lepas tu kita tengok ni, lakinya handsome betul. Betul ke tu bini dia ke mak dia tu? Nampak orang cakap. Macam-macam. Tapi pada orang tu lawa sangat dah. Kita nak petikai. Kenapa? Kan? Mata dia dah tengok lawa. Kan? Macam tu. Macam orang cakap lah ni lawa. Kat saya biasa je. Tu sebab saya tak berebut dengan Puris. Silakan. Tak ada berebut dah kan. Rezeki dia. Ramai jugalah yang patah hati kan. Macam tu kan. Jadi makna kena sayang Nabi lebih. Bila sayang Nabi lebih ni, maka kita tengok apa yang patut kita kena buat. Salah satunya kita buat sambutan Maulidur Rasul. Bila kita buat sambutan Maulidur Rasul ni, sebab apa? Sebab apa kita buat sambutan Maulidur Rasul ni? Sebab salah satunya kita nak mengubati pelbagai penyakit masyarakat ni. Tu yang kita sambut Maulidur Rasul. Ada orang cakap tak boleh sambut-sambut maulud ni, Nabi tak buat. Sambut maulud ni neraka. Amboi sadap aku bercakap. Kita sambut maulud bukannya berjoget, bukannya berpesta main bukan. Kan? Tapi bila kita sambut maulud, antara lain sebab kita sambut maulud ni, sebab pertamanya kita nak mengingatkan kembali, kan? Mengingatkan kembali tentang apa yang telah Nabi perjuangkan. Bagaimanakah kesusahan Nabi di dalam memperjuangkan agama, dalam menegakkan syiar Islam. Kemudian kita nak mengetahui dan mengenali pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita tahu, kan? Jadi kalau kita dah tahu dengan ceramah, patut adalah perubahan. Ni maulud tiap tahun daripada 1401 Hijrah sampailah 1444 Hijrah.
Macam tu perangai lagi. Penceramah bertukar, perangai sama. Macam mana? Kan? Ada orang di malam ni baru datang ni. Tak malam ni tak pernah datang sini. Saya tengok kiri kanan. Dia tengok, entah aku tak perasan, aku pun first time, dia katakan. Tapi nak beritahu, bukan malam ni je ada ceramah, tiap-tiap malam mana ceramah, betul tak? Datang aja. Pilihlah penceramah yang top 4 dia datang. Kononnya. Jangan macam tu, datang. Majlis ilmu ni, kelebihan Nabi kata barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Datang syurga, dengar ceramah. Dengar ceramah. Malam ni tengok macam-macam beragam, tengok ada yang kat tangga kan. Ada yang berdiri keluar. Saya tengok malam ni tak kurang 20,000 ni. Lempah sampai keluar ni. Yang lalu lalang kat jalan tu semua saya kira tu. Bagus tu. Macam ni lah suasana majlis ilmu yang kita nak. Datang ramai-ramai. Siapa cakap orang suka pergi konsert? Orang suka pergi dengar ceramah agama. Kan? Perjuangan tu. Ada yang tadi datang lepas asar dah standby dah. Biar dia dapat duduk depan. Yang lambat duduk kat tangga. Lepas tu tengok perjuangan. Pahala dia besar duduk tu. Mana sama orang duduk tengah, orang sandar kat dinding? Mana sama? Ni contoh, janganlah beralih, ni contoh je. Jadi mana kata ada pahala kita datang dengar. Betul, tu sebabnya kita tengok nak tahu peribadi. Cakap elok-elok, bercakap baik-baik. Peribadi Nabi, contohnya Nabi cakap yang baik-baik. Orang perempuan, berhenti-berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana-mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Membelasah suami je kerja. Iya. Tu sebab tengok orang tua-tua tu yang datang dekat masjid surau tu nunduk nak sampai bawah. Teruk kena bantai kat rumah ni. Iya. Menurut kajian suami antara suami dengan isteri kat Malaysia ni, suami mati dulu. Termasuk yang bercakap ni. Kita ni mati dulu orang lelaki. Dia ni orang perempuan cakap elok dengan suami. Besok dah mati menyesal. Minta maaf banyak-banyak. Faham? Degil dia menjawab tetap menjawab. Ada jawab. Iya, cakap betul ni. Suami balik cepat salah, balik lambat salah. Suami makan salah, tak makan salah. Mantan darah aja kerja dia marah. Lepas tu lah macam cepatlah sikit makan, orang basuh pinggan, semua salah. Susah betul. Jadi kita tengok, bila tengok Nabi, kita kena ikut Nabi macam mana. Nabi macam mana sifat Nabi, macam mana cara Nabi memandang, macam mana cara Nabi bercakap. Tengok macam mana. Kemudian memperingati tarikh kelahiran Nabi. Kemudian dapat membersihkan hati kita. Sebab kita nampak, oh aku tak naklah jadi macam tu, aku nak ikut macam mana Nabi. Kan? Sebab kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan beritahu pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Bukan bajet-bajet baik, bukannya macam baiklah, antara yang baik, tak, memang terbaik, maka kena ikut. Yang ikut yang lain memang. Janganlah ikut sotong gurita tu yang kat dalam media sosial yang disebut tadi. Kan ada yang poning-poning tu. Minta maaf lah, saya tak boleh beranak, rahim saya dah hancur, yang seko tu. Tahu tak siapa? Saya tak sebut nama. Ada orang cakap poning tuan-tuan. Poning. Kan? Tapi apa yang mengikut dia? Ramai yang mengikut dia. Nak buat macam mana? Hati-hatilah. Kan? Yang poning-poning tu ramai yang ikut. Saya Islam, saya hafal Quran 15 juzuk. Zap dia buka tudung, buka baju. Macam mana tu? Kan poning tu. Jangan diikut. Kan? Saya berani cakap, kalau orang tu hafal Quran 15 juzuk, dia takkan buat perangai macam tu. Saya rasa dia confuse antara juzuk dengan huruf. Kan? Rasa dia hafal 15 huruf tu jadi perangai macam tu. Silang-silang huruf dia sebut pun salah. ABC sebut je. Tahu tuan-tuan, kan?
Dan memupuk perasaan cinta dan kasih sayang kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang sangat kasih dan sayangkan akan umatnya. Kemudian mengumpulkan umat Islam secara berjemaah dan melakukan amal soleh, memperbanyakkan selawat seperti yang kita buat tadi, dan begitu juga menyampaikan pesanan Nabi. Nabi ajar kita, atas dunia ni semua sementara. Semua sementara. Jadi kalau dalam kesementaraan itu apa kita nak buat? Maka kita ikutlah apa yang Nabi ajar kita. Baca khutbah takhir Nabi, apa yang Nabi pesan. Di penghujung Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan barang siapa berpegang kepada keduanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Nabi dah beritahu. Nabi dah pesan dah tu. Tapi kita tengok hari ni, kita sibuk lagi mengejar benda-benda yang bertentangan dengan apa yang telah diberitahu dalam Quran dan sunnah. Ramai lagi yang terkejar-kejar dunia. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Ya? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Ada orang sehat, dia balik tiba-tiba tidur dah tak bangun-bangun. Lah, kau dengar tak? Kenapa dia tu meninggal dah? Ya Allah, patut malam tadi dia senyap aja. Masa cemas Samsul Debat malam tadi nak mati apa je? Wah, keluar teori tu. Tak ada mana dah, jangan cerita tu. Ada seorang di Wangsa Maju, mak ayah dia datang jumpa saya lepas ceramah. Saya ceramah lepas maghrib, dia datang, mak ayah tu datang dalam lepas isyak dia datang. Dia tempat saya, ya Allah, Ustaz, saya ni nak nyampaikan hajat anak saya, anak kami berdua ni. Oh ya ke? Ustaz dah habis ceramah? Dah habis. Saya ingat ceramah lepas isyak tu, dia datang lepas isyak. Tak, dah habis dah ceramah dah. Oh ya ke? Tak apalah, dapat jumpa jadilah menyampaikan hajat anak kami ni. Oh ya ke? Mana anaknya? Anak kami dah meninggal 2 minggu lepas. Oh ya ke? Sakit apa? Tak sakit apa, Ustaz? Dalam tidur dia meninggal. Ya. Umur dia berapa? 11 tahun. 11 tahun meninggal dunia dalam tidur. Setiap malam Ustaz tak pernah miss tengok YouTube Samsul Debat, dia kata. Tapi bukan itu sebab dia meninggal. Kena faham. Sebelum kau sebarkan poin tu, baik aku betulkan dulu. Itulah aku cakap, kau tengok lah, kau tengok. Kau nak mati, kau tengok lah. Bukan. Tapi nak beritahu hebatnya budak ni, umur 11 tahun setiap malam. Mungkin dia tengok ustaz-ustaz lain juga. Mungkin dia tengok orang lain ceramah yang lain. Jadi makna kata dia menghabiskan masanya setiap kali sebelum tidur, dia lihat majlis-majlis ilmu. Itu ceritanya. Kan? Bayangkan, 2 hari lepas bapa saudara saya meninggal, iaitu adik kepada arwah abah saya. Sama seperti arwah abah saya, sama seperti arwah atuk saya. Meninggalnya dalam, dia pening kepala, demam, dia balik rumah makan ubat, dia baring. Dalam tidur meninggalnya. Senyum jenazahnya itu. Allah, saya kata. Arwah atuk saya dulu, nama arwah abah saya Ismail bin alias Ismail bin Lebay alias. Arwah atuk Lebay saya ni, arwah atuk saya, dia nak meninggal tu, dia sakit belakang ya. Dia sakit belakang. Kemudian semua adik-adik semua dah kumpul tu dalam senja dekat-dekat maghrib tu. Dia siap boleh cakap tu. Dia buka gigi palsu tu, letak tepi. Dia nampak dah sampai dia dah. Tinggal kau ya. Dia cakap dengan nenek saya, tinggal ya. Lepas tu duduknya, pergi. Nak beritahu, itu atuknya, cucu belum tahu lagi. Tahu, kita belum tahu tu sebab hari-hari doa. Imam pun doa, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah. Minta penyudah yang baik, jangan minta penyudah yang tak baik. Kita jangan. Kita semua nak penyudah yang baik, dan minta jauh penyudah yang tidak baik. Jangan minta mati dalam keadaan yang tak baik. Tengah karaoke mati. Engkau bagai, habis. Senyap. Dekat kedai tom yum lah tu. Yang kat kedai tom yum tu, aku rasa dia lupa lirik lah. Yang seorang lagi, saya kunci lirik tu, sama gila ni. Rupanya usik-usik tumbang.
Meninggal tu yang paling aib tu pula, masa usung jenazah dia tu tak lepas mikrofon. Keras tak mau lepas. Ya Allah, bayang aib tak aib, malu satu kampung sebulan tak habis cerita. Dia mati pakai mikrofon. Nampak tak? Dibagi ada seorang meninggal dunia dengan sujud di masjid dibagi. Meninggal dengan sujud. Allahu Akbar. Tengah semayang ni meninggal. Kematian, pemergian yang dicemburui. Semua orang semak, siasat tanya. Dia pencen rupanya. Kita membayangkan pencen mesti pejabat agama. Tak pun pejabat mufti, pejabat falak tak. Tak pun pejabat hal ehwal agama Islam. Cuba cek sikit. Rupa-rupanya pencen postman. Pencen postman. Tetapi sepanjang hayat dia, ketika dia pencen tu, paling ketara kata isteri dia, hidupnya tak pernah lekang dengan Quran. Duduk dekat ruang tamu sambil tengok TV dengan anak-anak, pap capai Quran. Dekat meja makan semasa tunggu isteri hidang, capai Quran. Nak tidur, datang kepala tu kalau kata satu Quran kecil, ambil baca lagi. Kan sama macam kita, kan? Cuma Quran kita dalam telefon, kan? Masuk toilet pun bawa, nak tidur pun tengok. Astaghfirullah, agaknya lah, kan? Itu pakai telefon lain, ni mengaji. Maka itulah sebabnya, walaupun dia hanya kerja pencen, dia pencen postman, tapi perginya tu dalam keadaan yang sangat dicemburui. Jadi hari ni kita cerita tentang cintakan Nabi, sayangkan Nabi, manusia yang terhebat sepanjang zaman. Macam mana cara kita nak sayang Nabi? Kita kena sayang Nabi. Sebab kalau Nabi tak kenal kita, disebabkan kita tak sayang dia, susah kita. Kita besok akan dibangkitkan akhirat besok dengan keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Telanjang ni, semua telanjang. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada masa tu. Tak ada. Tu bukan imam ke? Tak ada. Tak ada. Masa tu nampak imam lagi, imam nampak kita lagi, kita nampak isteri lagi, isteri nampak kita lagi, kita nampak anak lagi, mak nampak anak lagi, anak nampak mak pun lagi. Semua takut kena tuntut ni. Mesti ada masalahnya, jangan risau. Semua ada masalah. Aduh, apa hal lah ni? Alamak, isteri, ya Allah, ya Allah. Sini isteri juga, ya Allah, ramai bini. Sini bini, lagi. Yang bini nampak suami lagi. Sebab bini pun sama, tak menunaikan tanggungjawab dulu mungkin. Banyak sangat menolaknya. Cuba tengok tadi, bila pengusi kata, malam ni malam Jumaat. Orang lelaki nak bersiap, orang perempuan siap. Tengok. Nampak daripada ayat tu. Dalam banyak, saya pun cakap petang tadi, salah satu punca masalah suami isteri ni adalah dalam banyak keadaan perhubungan suami isteri, suami tak kena buat permohonan sampai kena umum. Sampai ada, terima kasih lah Tuan Musi tolong umumkan tu. Orang perempuan nak dengar permohonan ni, orang perempuan melayan suami, ya Allah, besar pahala dia. Jangan tunggu suami minta, kita minta dulu. Abang malam ni jangan balik lambat, malam ni malam Jumaat, tahu macam tu lah cakap, kan? Ini baru pegang, penat lah, letih lah, tak ada mood lah, besok lah. Ni cakap betul. Jangan ambil ringan tau. Kena buat permohonan pula suami ni. Adapun merujuk kepada permohonan saya yang di atas, sudilah kiranya mempertimbangkan. Pada malam ini adalah malam Jumaat, malam yang disunatkan. Contohlah,
Tak ada. Kan? Ya, dia cakap betul. Salah ke situ lah tadi tu. Kan? Jadi itu contoh. Jadi kalau kita tengok cara kita nak sayang Nabi, macam mana cara? Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebutlah nama Nabi banyak-banyak, barulah kita tanda kita sayang Nabi. Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Yang sayang, itu mana sayang tu. Selalu sebut nama dia. Along, sikit Along. Nama anak lain ni tak sebut sangat. Along kejap dong. Along pun tak sikit Along. Along tak faham. Nampak tak? Dalam banyak-banyak ramai-ramai anak, antara anak nombor 1 sampai anak nombor 10. Rajin betul dia beranak kan. 1 sampai nombor 10. Anak yang mana paling sensitif? Kau jawab. Antara anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, menurut ranking kan, anak yang nombor berapa paling sensitif? Menurut kajian, anak yang paling sensitif adalah anak nombor 1. Anak nombor 1 ni nampak macam tabah. Along tak kisah, Along bagi cadangannya. Nak dengar, tak nak dengar sudah. Sekali tak dengar, kecil hati. Tu nak nombor 1 tu. Anak nombor 2 suka mengacau yang pertama, dan biasa dia akan dapat tengok nombor 2, walaupun terpaksa melukai hati nombor 1. Tu perangai nombor 2. Tapi dia cepat baik. Nombor 3 gemam nyakat nombor 2 dengan nombor 1, tapi dia cepat mengadu dengan mak. Tu nombor 3 paling cepat mengadu dengan mak. Tapi nombor 3 biasanya baik dengan nombor 1. Biasanya. Nombor 4, tu tajuk lain lah, nantilah dah tengok ranking anak pula dah. Kan? Kita sebut nama anak tadi, mana sayang kat dia. Macam penyanyi-penyanyi, kan dia buat tajuk lagu tu. Kan? Dia buat tajuk lagu. Isabella, sayang kat Isabella. Mira Edora, Fiona, sayang kat Fiona. Apa lagi? Suzana, Zai. Suka kat Zai tu. Zalika, suka kat Zalika. Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Iya, semua nama perempuan. Apa lagi? Siapa lagi nama perempuan yang ada? Macam-macam lah, semua nama perempuan. Nizam tak ada. Samsul Debat tak ada. Mana ada, tak laku lagu tu nama lelaki. Tetapi ada satu manusia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sebut namanya dengan cara kita berselawat ke atas Nabi. Ketika hari akhirat, yaumul akhir, kita dibangkitkan telanjang tadi. Ada yang berjalan kaki, ada yang melutut, ada yang merangkak. Malahan yang paling hina, ada yang berjalan dengan muka di padang mahsyar. Berjalan dengan muka, kaki berjalan pun tak tahan tapak ni, luka-luka. Bayangkan berjalan dengan muka. Masa tu matahari sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun lekau dek panas. Aircon semua on, dengan kipas, panas sekali lagi. Nampak? Bayangkan kalau sejengkal. Masa tu peluh yang mengalir bertakung. Ada yang parah buku lali, ada parah lutut, ada parah pinggang, ada parah telinga, ada yang lemas terus pun ada. Ikut amalan masing-masing. Malahan pada ketika itu ada yang tak tahan. Ya Allah, masukkan aku dalam neraka terus. Allah, tak tahan kepada mahsyar ni. Bayangkan sampai macam tu ada yang minta. Sedangkan neraka lebih dahsyat lagi daripada padang mahsyar. Ya. Pada ketika itu ringkas cerita. Sebab kalau nak dengar cerita pada mahsyar orang seronok, kena tunggu hari yang lain, kena jemput lagi. Jadi dalam perjalanan ni mencari bantuan, nampak Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam. Nabi Adam beritahu, nafsi, sendiri. Tak boleh tolong. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Nafsi, sendiri. Jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, bantu aku wahai Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Nafsi, aku tak boleh tolong kau ni. Yang boleh tolong kau Muhammad aja. Nabi Musa tengok dahi kita pun tahu ni umat Nabi Muhammad ni. Tengok saiz tahu dah umat Nabi Muhammad.
Masalahnya tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, jarak masa nak jumpa antara satu Nabi dengan Nabi yang lain, jarak perjalanan pada ketika itu dah 1000 tahun perjalanan. Bayangkan. Ringkas cerita. Sebab kita tak ada masa ni nak tunggu 1000 tahun malam ni. Ringkas kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita. Kalau Nabi sebut ummati, ummati, umatku, kemari, bertuahlah kita sebab Nabi kenal kita. Salah satu cara nak kenal, sebut nama Nabi. Selawat ke atas Nabi. Itu sebab tadi macam mana pun walaupun sikit ajak selawat. Ajak selawat. Tu yang tadi bila pengerusi tadi dia naik chorus tu, insya-Allah ada harapan Nabi kecam dia. Sebab suara dia tu bersungguh. Orang lain jadi kalau kita nampak ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, kau siapa? Aku tak kenal engkau. Memang rugi, sia-sia hidup atas dunia. Ataupun ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, macam pernah dengar suara kau tapi kat mana ya? Sebab nak kata selawat tak selawat, nak kata itu masalah. Selawat bersungguh-sungguh. Dan Nabi juga ada sebut inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Dan Nabi juga sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Oh, orang Teluk Intan pandai bahasa Arab. Sebut bakhil apa? Kedekut. Oh, tahu belajar dengan Ustaz Piramli. Cerita Haji Bakhil. Kan? Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang paling kedekut adalah bila disebut nama aku dia tak selawat. Itulah manusia paling kedekut. Bukan manusia tak keluar duit. Sebut nama Nabi dia tak selawat, kedekut. Kenapa? Salah satu hujahnya kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali di bawah tajuk Mahabbah, kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digambarkan bagaimanakah malaikat itu kepalanya di bawah arasy Allah, kakinya sampai dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu pada sayap itu menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Itu tak cukup besar. Itu antara saiz malaikat yang paling kecil. Itu dikatakan baru saiz malaikat Jibril. Belum lagi malaikat yang lain. Belum lagi Mikail. Belum lagi malaikat yang menjaga neraka syurga. Belum lagi malaikat maut. Belum. Lagi besar lagi. Dikatakan dengan saiz itu tadi, sekali umat Muhammad selawat, sekali, dengar. Sekali kita berselawat, umat Muhammad berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, Allah akan memerintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian dia naik keluar daripada lautan nur arasy tadi, dia akan mengibas-ngibaskan sayapnya, akan tertitislah satu titisan daripada setiap bulu yang banyak tadi. Dan setiap satu titisan itu berapa banyak tu? Setiap satu titisan itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat dengan tahap sekali selawat. Maka betul tak Nabi cakap orang tak selawat tu kedekut? Memang kedekut campur kemut. Punya teruknya orang tak nak selawat ni. Itu sebabnya ada orang marah buat perarakan Maulid Rasul tu sambil selawat. Mana zaman Nabi tak buat? Memang zaman Nabi tak buat, tapi kita buat ni nak zahirkan sayangnya kita kat Nabi ni. Kita selawat sambil berarak sallallahu ala Muhammad. Yang paling teruk yang bawa plekat tu. Berat dia bawa benda ni. Sambil-sambil tu selawat. Yang seorang tu dah londeh-londeh dah sampin kawan tu. Tak apalah janji dapat sampin free. Bawa sallallahu ala Muhammad. Betul tak? Itu dia cerita dia. Selawat banyak-banyak. Ya, sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suaminya Muhammad, isteri pada dapur panggil, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, hanya untuk Nabi saja. Dia pukul rata pula, tak usah. Ya, sebut nama Nabi selalu.
selawat banyak-banyak. Ada seorang sahabat, ketika di zaman sahabat ada seorang lelaki, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia tanya, kenapa engkau memalingkan wajahmu ya Rasulullah? Adakah kau marah pada aku? Tak, aku tak marah pada engkau. Aku tak marah. Cuma aku tak kenal kau siapa. Terkejut dia. Mana mungkin kau tak kenal aku? Bukankah semua orang nak memberitahu engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang benar kata-kata mereka. Aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Dia terjaga daripada tidur. Dia menangis sekuat-kuatnya. Maka semenjak daripada itu, dia mewajibkan dirinya berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Selawat banyak-banyak. Tak kisahlah sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad ya Nabi salamun alaik ya Rasul salamun alaik. Boleh. Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Boleh. Dia tu dia punya lirik tu, ngawi ti ingsun iki syirat kelawan muni marang pangeran kang ngawe langit bumi ne. Faham tak? Aku tak faham. Itu selawat syair Jawa. Cari dalam YouTube ada. Selawat syair Jawa. Memang ada. Memang mereka je dengar. Saya tanya maklum saya. Maklum dengan mak saya. Dia orang pun tak faham. Sebab dia kata Jawa tu halus betul. Bukan Jawa biasa. Saya belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu yang muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang. Jadi janang. Bantai lah. Janji ada. Nak juga tu kan. Sini pun ada ramai. Bugis ada, Mandeliang ada kan. Minang ada semua. Alhamdulillah sini. Macam-macam. International. Ya. Jadi tak faham. Yang penting selawat. Selawat banyak-banyak. Ini kadang-kadang selawat time terperanjat hanya orang perempuan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Baru dapat seketul. Kau tak terperanjat, tak ada selawat. Selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Kan? Jadi biar Nabi kenal kita, biar Nabi cam kita. Kemudian begitu juga disebutkan Nabi pesan ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Bihubi Ali, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Quran. Maknanya cintakan Nabi itu disebutkan juga. Anak-anak kita kalau diadabkan dengan sayang Nabi, perangai elok insya-Allah. Bagi nama yang baik-baik, letak nama Nabi insya-Allah. Ni bagi nama anak pun nama yang pelik-pelik. Tu sebabnya bila dah berkahwin, bila melahirkan anak, nak bagi nama anak dalam tempoh 7 hari, bagi nama yang baik-baik. Kan? Disunatkan memberi nama anak yang baik-baik pada hari yang ke-7. Ini budak tu belum keluar dah ada nama. Okey, pusat omak tu ditulis nama budak tu. Kan? Cuba sabar sikit, jangan buat perangai yang tak semangat ni. Letak nama yang baik-baik pada hari yang ke-7. Kemudian tahnik belah bibir anak ni. Tahnik ni bagi anak-anak ni masa dah lepas lahir, jangan tunggu lama. Hari tu ada saya ceramah di Selangor, tak nak sebut kat daerah mana. Dia minta tahnik anak, dah berdiri budak tu. Budak tu tinggal menganga je, pahal pula.
Agak-agak lah tu bangko budak ni kau tahnik kan bahal. Lahir-lahir budak tu cari ustazah, cari yang tak merokok. Dia bagi imam ni merokok, payah. Imam ni tunggu, dah, sudah dah. Oh. Dia kumam main buah tamar tu. Kemudian dia jolok ke budak tu baby, bokorut ke baby tu. Kalau lah baby tu boleh bercakap, ni dan hil ni. Aduh, hai. Ya, tapi sini tak lah kan. Cari betul. Sunatkan bagi nama yang baik-baik pada hari yang ketujuh. Itu sebab saya kalau orang tanya nama apa belum tahu lagi. Panggil baby je lah. Masa orang ziarah hari pertama, kedua tu ziarah belum tahu lagi. Nah, kalau ada cadangan nama bagilah kata. Dia bagilah cadangan nama. Hari yang ketujuh. Dan saya pula nama-nama yang ada bagi dekat pejabat mufti. Dia tengok nama. Kadang-kadang ada orang kita ni dia ambil senarai nama yang baik-baik tu dekat kedai buku dia beli tu. Memang betul nama tu baik. Maksud nama tu pun baik, tapi rupanya ada. Saya tak nak sebutlah nama apa. Sebagai contoh ada beberapa nama. Nama anak jin pun ada. Ya. Contohlah anak saya ada seorang, nama anak jin seorang. Zakwan. Nama anak jin tu. Oh sudah. Dia tengok kau. Jangan sabar. Buat tenang. Betul. Kan? Kadang-kadang ada pula sahabat ada nama tu memang maksud dia baik, tapi zaman sahabat ada yang nama macam tu perangainya pemalas. Ada. Saya tak nak sebut nama dia. Itu sebabnya saya tanya pejabat mufti. Saya bagi 2-3 nama. Yang ni okey tak? Yang ni okey tak? Dia pun cadangkan nama ni. Dia cadangkan nama ni. Letaklah nama. Janganlah kita gabungkan nama kita ya sayang. Demi kasih sayang kita. Nama suami Yahya, nama isteri Mahani. Yamaha budak tu. Kan? Daud Mazda benar tu. Kena ejek ke kawan-kawan kat sekolah. Brum. Jangan main-main. Salah bagi nama tak boleh. Bagi nama yang baik-baik. Kan? Bagi nama yang baik-baik, bagi nama yang elok-elok. Ni sunnah ni. Nampak tak? Lepas tu kita disunatkan hari yang ketujuh tu pula kekahkan dia. Kan? Kalau mampu. Kan? Mampu. Kekah ni sunatkan kita sedekah kat orang dah siap masak. Masak manis, jangan pedas sangat. Bagi kat jiran-jiran. Kau tak buat kenduri pun tak apa. Tak semesti buat kenduri. Kan? Nah. Jadi contoh seekor kambing. Kita dah masak. Kita packing kan. Dapatlah dalam 50 bekas, 60 bekas, 1 bekas, 200 bekas. Hantar kat rumah jiran-jiran. Cukup. Ni daging kekah bagi dekat jiran-jiran. Macam tu. Tak susah pun. Kau tak mampu tak apalah, dah basah sikit pun tak ada masalah. Ya. Jadi mana kata kita sayang Nabi ni, pertama sebut nama Nabi banyak-banyak. Yang kedua, buatlah apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka, iaitu hidupkan sunnah Nabi. Bila kita sebutkan tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, maka kena ikut. Tak ada pilihan, ikutlah. Tapi bila orang sebut, kau ni cubalah jangan bergaduh, cuba kau maafkan dia. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Ada ayat kita. Itu Nabi. Aku bukan Nabi. Bila sebut macam tu, kalau Nabi dengar, tentu Nabi kecewa. Tentu Nabi kecil hati. Sebab kita ni patut ikut. Nabi diutuskan untuk bagi ikutan untuk itu ni. Bagi rahmat, kita ikut aja. Dan kita boleh cakap macam tu. Itu Nabi, aku bukan Nabi. Jangan. Kena ikut Nabi. Sunnah Nabi sebut apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Punya sayangnya Nabi kat kita. Nabi bagi standard yang paling senang, paling ringan. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, dia kata. Bukan 10, bukan 50, bukan 1000, satu. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Sunnah yang paling senang, minum. Makan buah tamar. Makanlah buah tamar. 2 makanan yang kena ada kat rumah orang Islam. Yang pertamanya buah tamar, keduanya madu.
Faham orang perempuan? Tak sebab dia orang jaga hal rumah tangga. Buah tamar, aku lah nak tergelak dah. Buah tamar dan madu lebah. Cakap dia terang Ustaz, madu lebah. Okay. Buah tamar yang paling baik sekali kurma Nabi, iaitu kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab rasanya, harganya mahal. Rasa tak ada masalah, sedap. Tapi sekarang semua dah mampu lah. Saya tengok rumah dah lawa-lawa, kan? Siap ada drive thru rumah dia. Gila betul. Jadi setakat buah tamar tu senang sangat. Air minum, Nabi gemar minum air masak. Tu sebab walaupun saya datang jauh, air masak juga. Bagilah kopi U ke apa. Kan, tak apalah, air masak. Jadi Nabi cara minum macam mana? Kalau ikut sunnah Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Cara Nabi minum adalah Nabi minum paling kurang 3 teguk. Contoh, bukan nak minum sangat, kena tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lebih pun tak apa, sebab nampak dia punya tertib. Sikit minum. Tapi kalau kita minum seperti ini, tu tak dapat pahala sunnah. Tapi hilanglah dahaga. Kan? Tapi betul, cara Nabi minum tadi pun hilang dahaga. Kan? Cuma geram tengoknya. Kan? Air mahal ni. Alhamdulillah. Ya, tengok bagus orang sini. Tengok adab. Bagi gelas siap alas. Macam ni orang tua-tua dulu. Bagi gelas macam ni siap alas. Suami pun, seorang perempuan kena bagi macam ni. Isteri bagi, abang jemput minum. Jadi suami pun sambut, terima kasih lah isteri abang ni. Nampak adab. Ini bagi, bang minum bang. Kau ingat ni kelab malam apa? Ni cakap betul. Tengok ni, orang madrasah ni tunjuk adab macam ni bagi, walaupun tak kena pasangan ni. Janji ada. Aduh, kena juga. Pasal betul lah. Tak adalah, tapi betul. Ya? Cara Nabi makan. Dan satu lagi, bila makan kita kena mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Pernah satu ketika Nabi lapar. Laparnya, mana nak cik makanan, Nabi keluar. Terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau ke mana wahai Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah, samalah dengan aku. Mari kita cari makan. Jalan-jalan tersempaklah dengan Umar. Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau ke mana? Apakah gerangan kau kat mari? Apa kau buat ni? Aku ni lapar ya Rasulullah. Samalah kami pun lapar. Mari kita cari makan. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin ini jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari dalam peristiwa hijrah Nabi, waktu Nabi berhijrah sampai ke Yathrib, sampai Madinah, kan semua orang berebut nak panggil Nabi tidur bermalam ke rumah dia, dan Nabi pilih bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa yang dah pergi umrah, siapa pergi ke Madinah, dekat Babu Salam tu, dekat pintu masuk tu, dekat luar sikit daripada pintu tu, makna luar bangunan lah, luar daripada pintu ada satu macam tembok tinggi sikit. Ada seorang orang Arab tu dia jaga kat situ. Dia tak letak label apa pun. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila pergi ke sana, dia bagi salam, maka Abu Ayyub terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Sesungguhnya kami ni lapar. Ada tak makanan di rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Pada ketika itu, ni nak tunjuk sekali lagi, tak bagi faham. Kan? Ada tak makanan di rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar. Wah, ini melampau. Sindir apa? Tak ada. Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Dan Nabi sebut Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Nampak tu? Alhamdulillah dapat anak aku masuk universiti. Alhamdulillah dah bercucu dah aku. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Alhamdulillah selesai kenduri anak dengan ayahnya serentak. Kenduri nak pergi umrah. Sangka buruk tak habis. Alhamdulillah anak aku dah habis belajar. Maknanya kita sebut. Itu juga adalah sunnah Nabi. Baik. Apa lagi sunnah Nabi? Nabi memberi salam, kita pun bagi salam. Jangan ni kena, kau tak nampak orang tua ni, bagi salam lah. Wah, orang tua ni. Kita patut tunjuk contoh. Assalamualaikum. Tak nampak pakcik di sini. Waalaikumsalam pakcik. Minta maaf kami tak perasan. Bak adab. Nampak tak? Bagi tahu. Jangan ingat yang tua je kena bagi salam oleh orang muda. Kita bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunat. Yang jawab salam wajib. Kejarlah pahala sunat. Tapi ada salam yang tak wajib jawab. Apa dia? Pertama, salam main-main. Assalamualaikum. Tak jawab, dosa. Tak payah jawab. Piwit. Kata kan, Assalamualaikum. Kan? Tak payah jawab. Kedua, salam di tanah perkuburan. Tak perlu dengar jawapannya. Pergi kat kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Lama tak nampak. Mahal kan? Itu tadi. Yang ketiga, salam macam mana? Salam dalam tandas. Jangan bagi. Ada yang pergi R&R seronok sangat, lapat melepaskan hajat, dia masuk dah sampai toilet. Assalamualaikum semua. Yang tengah menyangkung meneran jawabnya. Salam. Tak ada kerja betul. Dan begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, tak perlu jawab. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan buat. Jangan. Huru-hara imam tu terlupa dia. Okey. Bagi salam dalam banyak keadaan. Walaupun Nabi adalah pemimpin nombor 1, Nabi yang bagi salam pada para sahabat. Tidak menjatuhkan maruah kita, bagilah salam. Kan? Bagi salam ni sunat. Itu sebabnya Nabi kalau jumpa sahabat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah satu ketika seorang sahabat menyorok balik tiang, balik tembok, sebab dia nak sergah Nabi dulu bagi salam. Dia ingat dia senyap, dia tunggu Nabi sampai. Nabi Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Ya Rasulullah, kau tahu ke aku dekat sini? Macam mana kau boleh tahu? Aku agak-agak je, biasanya kau ada, aku bagi je salam. Nampak tak? Tengok Nabi bagi salam. Begitu juga yang kedua, sunnah yang kita boleh tengok ikut Nabi adalah apa? Senyum. Nabi senyum. Senyum ni merupakan awet muda. Senyum ni awet muda. Kerana bila kita senyum, kita hanya menggerakkan 17 otot muka. Sedangkan kalau kita marah, kita berkerut, kita menggerakkan 43 otot muka. tu sebab cepat nampak tua. Orang perempuan jangan selalu marah-marah nampak tua. Senyum aja. Senyum. Senyum nampak. Assalamualaikum. Salam. Katakan. Apa khabar? Senyum Nabi menghiburkan hati yang gundah gulana. Kita pun senyum-senyum. Kadang walaupun tak cukup gigi, senyum nampak kan. Allah kelakarnya. Terhilang masalah kawan tu. Senyum je, senyum. Nabi ni pernah seorang sahabat, dia punya seronok bercerita depan sahabat-sahabat yang lain. Dia tak sedar, dia himpit kaki Nabi. Masa Nabi tak adalah, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaku ni pahal. Tak ada. Masa tu Nabi biarkan, sebab Nabi dari segi adab, Nabi beradab, Nabi jaga. Nabi tak nak rosakkan mood kawan tengah seronok bercerita, dibiarkan. Nabi senyum je. Dah habis tu Nabi perlahan tarik kaki Nabi. Nampak? Begitu juga seorang fakir bawa buah bagi dekat Nabi. Rasulullah, sudilah terima hadiah daripada aku ni, makanlah buah ni. Nabi pun makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, makan lagi. Kau suka ke Rasulullah? Makan lagi. Dekat dengan Nabi masa tu, dengan fakir ni, ada sekumpulan sahabat.
Semua berfikir, biasa Nabi dia ajak kita makan, hari ni tak diajak ni kita aperture. Macam tu saya tambahlah aperture tu, dia tak cakap. Biasa Nabi ajak, hari ni tak ajak pula. Kan? Jadi akhirnya bila dah habis Nabi makan, berlalulah fakir tu tadi seronok sangat sebab apa yang dibagikan Nabi makan habis. Kemudian sahabat-sahabat tadi rapat dengan Nabi, ya Rasulullah, sampai hati kau Rasulullah, biasa kau ajak kami makan sama, kenapa kali ni kau tak ajak? Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Aku tak nak ajak kamu semua, takut nanti kalau kamu makan kamu tak boleh tahan, mulut kamu terkeluar masam buah ini. Takut kecil hati fakir. Dan dalam masa yang sama, aku tak sanggup melihat sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan, Nabi jaga kedua-duanya sekali. Jaga fakir, jaga juga sahabat-sahabat. Nabi senyum. Dalam satu keadaan, isteri Nabi, bila Nabi pergi rumah isteri Nabi, sampai ke rumah ni dia tanya, dah sampai ke ujung tu, dah sampai ke giliran Aisyah. Isteri kat belum lagi. Lepas ni giliran ni pula Saudah. Pergi pula ke rumah Saudah, dia dah sampai ke giliran ni, giliran Aisyah belum lagi. Sebab Aisyah ni adalah antara isteri yang muda, yang manja dengan Nabi. Kemudian salah seorang isteri ni cemburu, dah sampai ke giliran Aisyah. Lebih kurang macam, kenapa lu kau tanya nama Aisyah kat rumah aku ni? Dia hampasnya pinggan. Dalam hati lah dia tak cakap, dia hantar pinggan tu, pam, pecah, berlari anaknya, kata, kenapa wahai ibuku? Nabi sambil tersenyum dan Nabi mengutip bilah-bilah pinggan itu. Nabi sebut, ketahuilah anak andaku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Senyum sambil kutip bilah pinggan yang dihampir tadi. Cuba kalau kita, isteri hampir pinggan marah kat kita, kita akan cakap, kau lain kali kalau kau nak hentak muka ni, bukan pinggan tu, pam, buma garang kan, kau tak puating aku cakap, kan. Tapi Nabi tak, gentleman. Nabi kita gentleman. Nabi tenang, Nabi senyum. Nampak Nabi senyum. Begitu juga Nabi bersyukur. Bersyukur selalu, tadi saya ajar tadi kan, alhamdulillah. Dan Nabi sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebutkan. Pernah satu ketika Nabi di dalam selimut bersama dengan Aisyah. Wahai Aisyah, bolehkah, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Wah, macam tu. Bukan Nabi takut isteri, tapi itu bahasa puitis. Sudikah kiranya kau izinkan aku bersolat barang seketika, wahai isteriku? Wah, nampak? Isteri pula jawab, tidaklah aku lebih suka andai kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini, wahai suamiku. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Oh, nampak macam tu. Jadi lepas ni boleh cuba guna ayat. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku pergi ke kedai mamak kat depan tu barang untuk mengerjakan roti canai barang sekeping dua? Macam tu. Isteri pun jawab, poilah kau memakak. Tak, isteri akan cakap, pergilah kau wahai suamiku, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus berada di rumah ini, jangan balik lambat ya. Macam tu. Itulah. Jadi Nabi bila bangun, Nabi nak pergi solat, kemudian terdengar bunyi macam air menggelegak. Bunyi. Bunyi apa? Rupanya bunyi tangisan Nabi ketika ambil wuduk. Nabi menangis. Kemudian Nabi solat, Nabi menangis. Sampai Nabi sujud lagi teruk, esakkan Nabi menangis. Dan bagi Nabi bagi salam, Nabi menangis. Nabi berdoa, Nabi menangis. Selesai, Aisyah bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau ni tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda aku mensyukuri nikmat dengan aku ni tidak berdosa? Nampak tak? Kita yang banyak dosa pun tak menangis. Macam mana? Paksa diri menangis. Betul. Ni nak bagi soalan bocor. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Hujung mesti bagi. Soalan bocor ingatkan saya. Soalan bocor tu ingatkan saya. Ya. Jadi Nabi ni menangis, mensyukuri nikmat tidak berdosa tu. Nabi menangis. Sedangkan kita tak sama sekali. Malahan Nabi menangis kerana umat dia.
Menangiskan umat dia. Kemudian Nabi bersenda gurau. Jangan cakap Nabi ni serius sepanjang masa. Nabi pun bergurau. Nabi dengan isteri Nabi bergurau senda. Nabi bergurau, Nabi bersuap-suap. Kalau minum air itu Nabi tanya, tadi kau minum di sini kan? Kau minum dekat sini kan? Dia tengok bekas bibir isteri dia. Aku pun minum di sini. Balik nanti buat. Tadi kau minum kat sini kan? Kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Mak bau mulut kau. Dia kata, tak tahan. Itu masalah tu. Bau mulut pula tak tahan. Pastikan gosok gigi selalu. Ya? Jangan. Bau baeng dia kata kan. Ya. Ya, Nabi macam tu. Nabi panggil isteri dia macam mana? Dengan penuh kelembutan. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahu, dia kata kan. Apa lagi? Nabi main kejar-kejar dengan isterinya dalam rumah. Balik nanti buat. Dalam rumah tu, jangan kat luar. Yang itu bukan setiausaha surau ke tu. Beria pula kat luar. Main kerja. Ada juga Nabi main lumba lari dengan isteri Nabi, berlumba lari. Ada hari Nabi bagi isterinya menang, ada hari Nabi menang. Tengok, mustahil Nabi kalah, tapi Nabi mengalah bagi isterinya merasa menang. Tengok Nabi. Itu buat Jangan main nyunyuk. Dah tua-tua main nyunyuk. Anak dah lah tak ada, rumah besar, main nyunyuk. Isteri pun kira 1, 2, 3, 4 sampai 10, sampai 10, 6, 7, berbunyi pula cerek tu. Hei, cerek ni apa pasal? Apa tu dah tu? Aku nak buat apa tadi? Lupa pula nak cari suami tu. Lepas tu sampai petang nunggu suami tak balik. Mana suami aku? Tengok motor ada. Buat report polis. Polis pun datang. Dah koreh dalam almari tu. Yang suami lah masuk dalam almari, menyuruk dah lomeh pula. Mati. Jangan main nyunyuk. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi. Kita tengok Nabi macam mana. Nabi tadah ni, lutut dengan peha Nabi ni jadi tangga untuk isterinya naik kenderaan. Steady tak steady? Kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah. Ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni timah? Perak patah pula. Satu hal. Jangan. Ya, kaji elok. Kemudian apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap dah. Iya, dekat Simpang Renggam saya ceramah, menyaut makcik tu tak muat besen. Siapa suka cari besen? Memang tak muat. Jumpa imam, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, pakai. Tentu besar. Imam pun saya cakap, jangan lama sangat besok ni nak pakai orang meninggal ni, dia katakan. Ya, Nabi dengan isteri Nabi tanpa surat benang tau. Isteri Nabi siram air pada Nabi, Nabi siram pada isterinya. Bila isteri siram pada dia, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Mbak, hoi, mesra Nabi. Nampak romantik. Kalau tak ada tu pun tak apa, dalam shower pun tak apa. Tak teraya menengoknya ustaz, tak apa. Mandi malam tutup lampu, agak-agak. Mana pula laki aku tadi ada dia, bang. Oh bang, nak jumpa pergi dinding, mana pergi? Buka lampu dah terbaring untuk beranjat. Tak biasa. Tak apalah kan, bersenda gurau. Nabi dengan isteri Nabi tak ada begitu juga. Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi pula macam mana? Dengan sahabat-sahabat pun sama. Nabi dengan para sahabat, ada sahabat-sahabat bergurau bila makan buah tamar. Ada satu peristiwa untuk makan buah tamar. Macam kita lah makan sate dengan kawan kita, kita makan lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita. Kononnya macam dia makan banyak. Rupanya zaman Nabi dah berlaku. Bila makan dengan Nabi, makan buah tamar, biji tu time Nabi pandang tempat lain, dia letak kat pinggan Nabi. Nabi pandang tempat lain, letak kat pinggan Nabi. Sudahnya pinggan Nabi penuh ni. Pinggan para sahabat ni kosong. Dah letak semua letak.
Akhirnya seorang bersuara, "Ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah." Tapi masa tu Nabi tak adalah balas balik. Nabi kata, "Kau yang letak sini tak?" Nabi senyum. Nabi kata, "Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan." Terkena kita kata, "Tak payah pula, tak ada biji langsung." Dia tengok cara Nabi bergurau tak kasar. Nampak tak? Tu Nabi. Begitu juga bersedekah. Nabi banyak bersedekah, kan? Bersedekahlah kita, tolong. Tengok madrasah ni, tengok punya lawa. Mana tabung? Tabung ada dekat mana? Dekat luar. Tengok punya steady. Tabung letak kat luar. Masukkanlah. Tengok madrasah macam ni punya cantik, kapet punya tebal. Tengok aircon, sharp. Sharp. Suhu 19 saja. Sejuk ni semua bil nak kena bayar, kan? Jadi sumbangkan. Tak boleh bagi RM1, bagi 10. Tak boleh bagi RM10, bagi 100. Tak boleh ada ustaz lurutkan segala ni, gelang, cincin masuk dalam tu. Tak pun bagi handphone. Pandailah JK nanti nak formatkan, jual, tolakkan kedai Cina tu dapat berapa, kan? Sedekah. Sebab Nabi pun bersedekah. Kemudian jaga silaturahim, jangan memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Jaga. Ni nak pesan, tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang besar, namanya pilihan raya. Nak pesan sangat-sangat. Ni bukan cerita apa juga yang berlaku di luar sana, Mangkah ke Pangkah sana, Pangkah sini. Satu pesan, tolong jangan berpecah-pecah. Tolong datang madrasah, datang surau, datang masjid, kita tautkan hubungan. Kalau berbicara soal politik boleh menyebabkan kita bergaduh, baik jangan cakap. Nabi dah pesan, kalau kamu tak ada benda baik yang kamu nak sebut, baik kamu diam. Tolong jaga. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Tak usah nak sebut-sebut. Ya, masing-masing ada pandangan masing-masing. So dah pangkah. Sudah balik dah, senyap dah. Tak payah kalah. Tak payah kau anjing-anjing ni kawan tu. Tak payah. Ya, jaga, tolong jaga silaturahim. Lagi satu, jangan disebabkan oleh satu perkara yang tak ada apa-apa ni, kadang-kadang kita memutuskan hubungan antara satu sama lain. Jangan. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia akhirat kena, iaitu dosa berderhaka pada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jaga. Kemudian sabar banyak-banyak. Nabi ni memang seorang yang penyabar. Nabi berjalan-jalan, tiba-tiba ada seorang makcik tua yang buta, maki hamun Nabi. Setiap hari memaki hamun Nabi. Sahabat nak mengeletak-letak geram. Nabi kata jangan, biarkan. Sabar, Nabi kata. Hari kedua macam tu, lalu memang kena maki macam-macam. Tiba-tiba satu hari tengok makcik tu tak ada. Mana pergi makcik tu? Seorang sahabat kata, padat muka dia Rasulullah. Dia dah sakit, dah terbaring, dah padat muka dia. Nabi kata jangan, tak baik. Apa Nabi buat? Nabi pergi ke rumah dia. Nabi suapkan makan kepada orang tua. Tanpa pengetahuan orang tua tu, yang Nabi ni yang menyuapkan dia, yang dia maki hari-hari tu. Setelah kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, "Wahai puteriku, apakah amalan yang biasa Rasulullah buat semasa dia hidup yang kau tahu?" Dia buat ini, dia buat itu, dan salah satunya dia pergi ke rumah orang tua yang buta tu, dia suapkan dia makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cuba buat semua yang Nabi buat. Dia pergi ke rumah tu, salah satunya pergi ke rumah orang perempuan tua tu. Dia kenal orang perempuan tua ni yang selalu maki hamba Nabi. Dia ambilnya roti, dia cecahnya dengan air biar lembut, kemudian dia masuk dengan penuh kelembutan pada mulut makcik ni tadi. Bila masuk dalam mulutnya, dia luahkan dia, cuy, dia kata, "Mana orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut pada kau." Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar rasa dia suap tu dah lembut sangat dah. Tapi Nabi dengan tahap kena maki hari-hari dengan perempuan ni, dia boleh suap lagi lembut daripada apa Sayyidina Abu Bakar buat. Tu yang menangis Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, "Ketahuilah sesungguhnya orang yang menyuapkan kamu itu adalah Muhammad, dan baginda telah pun wafat." Menangis perempuan tu, dan perempuan tu memeluk agama Islam. Nak cerita setelah Nabi wafat pun Nabi boleh kembangkan syiar lagi dengan kisah-kisah Nabi. Itu cerita tu. Cuba kalau kita dapat peluang menyuapkan orang yang hari-hari maki hamun gitu,
Bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Kalau pakai sudu tu dia gadak apa ketakak tu mati. Tapi Nabi tak, kan? Dengan penuh kelembutan. Itu yang tadi saya nak cerita tadi apa? Saya nak cerita tadi tentang apa? Apa dah saya nak cerita tadi? Tentang soalan bocor. Atas dunia ni kena menangis, kenapa? Nangis sebab Nabi, kerana Allah dan Rasul. Sebab digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca kitab Mukasyafatul Qulub ni, terlampau banyak berita-berita baik dan gembira untuk umat. Cerita tentang syurga, senangnya nak masuk syurga, kan? Macam mana nak mengelakkan neraka, semua ada. Jadi digambarkan bagaimana ketika Nabi ni dapat menyelamatkan. Tadi kita cari ummati, sambung tadi kan, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, katalah kita dapat ikut Nabi. Kita berada dalam golongan 70,000 yang bawa 70,000 lagi, dan setiap 70,000 tu bawa lagi 70,000, 3 layers, 3 layer, 3 lapis, dan semua ngikut Nabi ni. Nak masuk syurga ni ikut Nabi ni. Tiba-tiba terdengar satu bunyi ngauman yang sangat kuat. Bunyi apa? Ngauman api neraka. Kuat betul bunyi itu sampai berdesing telinga, tak tahan. Bunyi ngauman api neraka, kira-kira 700 tahun perjalanan lagi belum sampai, tapi bunyi dia dah macam tu. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi kata, demi umatku yang beribadah, bersolat, berzakat kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin okey api tu. Tapi semua lagi, pergilah kau wahai api neraka, demi ibadah umatku ni, pergilah kau. Tak, makin dekat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi jadi buntu. Tiba-tiba datang Jibril. Jibril datang membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah segelas air ini dan kau siramkanlah kepada api itu. Nabi ambil dan Nabi siramkan kepada api itu. Tiba-tiba api itu menjadi reda. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku tadi? Ketahuilah wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu yang cakap tadi soalan bocor. Atas dunia menangis, orang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan, sesiong. Biar menangis kerana Allah. Pedulikan lelaki ni nak buat apa, kita menangis kerana Allah, faham? Pedulikan, dia nak apa setuju je, faham? Contoh, marah terus. Saya cuba je, tak lepas. Tak adalah maksudnya memang tu, menangis kerana Allah. Sebab apa? Digambarkan nanti bila disebut, masuklah kau ke dalam api neraka. Nak masuk dalam api neraka, tiba terdengar satu suara, jangan ya Allah, kerana dia di atas dunia dulu pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Siapa yang bercakap tu? Sehelai rambut orang yang nak masuk neraka tadi bersuara. Dia kata dia pernah dulu menangis atas dunia. Masa dia mengalir air mata tu terkena dekat rambut tu jadi saksi. Jadi sebabkan dia pernah menangis kerana Allah, masuklah kau ke dalam syurga. Nampak? Tapi malam kan tidur, kalau kita bangun beribadah, tak payahlah ditadah dengan rambut tu. Maknanya nak beritahu air mata tu yang keluar tu dah jadi saksi dah. Ya. Digambarkan Nabi ni sayang sangat kat kita. Nabi sayang kat kita. Pernah satu ketika Jibril datang. Pucat muka Jibril. Kenapa wahai Jibril? Wahai Muhammad, aku tadi melihat bagaimana Allah memerintahkan penjaga neraka untuk menyalakan api neraka selama 1000 tahun. Daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai menjadi hitam. Kalaulah terbuka sedikit saja pintu neraka itu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan, punya teruk. Bagaimanakah keadaan neraka itu wahai Jibril? Jibril pun cerita, oh neraka ni ada 7 pintu wahai Muhammad. Pintu pertama untuk orang menyembah api, ini untuk orang munafik, ini untuk orang kafir, ini untuk orang begini. Sampai pintu ke-6 saja dia cerita. Tiba-tiba nak cerita pintu yang ke-7 tak teramak. Pintu ke-7 macam mana Jibril? Ceritalah dengan aku. Khabarkan pada aku wahai Jibril.
Dengan berat hati akhirnya Jibril kata, sesungguhnya pintu yang ketujuh itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriak Nabi, menangis sampai pingsan, terjelepuk di pangkuan Jibril. Bayangkan Nabi menangis sebab mengenangkan umat dia. Kemudian bila Nabi terjaga, Nabi terus tanya, aku tahu ada satu pintu untuk umatku, tapi aku nak tahu ada tak seorang umat aku yang akan masuk ikut pintu. Sesungguhnya ada, wahai Muhammad. Maka sedih sangatlah Nabi. Nabi terus masuk ke dalam rumah. Nabi tak bercakap. Nabi menangis. Seminggu, 2 minggu Nabi tak bercakap dengan orang. Nabi menangis, Nabi sedih. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi tidur, Nabi nangis, mengenangkan nasib umatnya. Ketika Nabi nak wafat, Allah hantar malaikat maut. Allah pesan dekat malaikat maut, kau pergi ke rumah kekasih aku, kau pakai cantik-cantik, pakai lawa-lawa, pakai wangi-wangian, kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk, kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu lah. Minta izin. Rumah kita tak ada tuan-tuan, tiba-tiba dah depan muka je, kan? Tak ada pek takuh dah. Maka pada ketika itu malaikat maut bagi salam. Kemudian Fatimah memberitahu kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, tidak pernah kulihat orang tu agak tinggi, mukanya agak tegas, pakaiannya cantik sekali. Aku tak pernah jumpa dia sebelum ini. Nabi sebut, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, dan itulah yang akan mengurangkan nilai dan jumlah jemaah yang ada di atas muka bumi ini. Itulah dia malaikat maut. Menangislah Fatimah kerana tahu bahawa masa ayahandanya sudah hampir tiba. Panggillah dia masuk. Bila malaikat maut masuk, Nabi pun tanya, mana Jibril? Biasa Jibril ada. Rupanya malaikat Jibril dah menyuruk dulu, sebab tak tergamak nak tengok nyawa Nabi nak kena cabut. Tapi sebabkan Nabi tanya Jibril mana, muncul Jibril. Ada apa wahai Muhammad? Aku ada di sini. Wahai Jibril, hiburkanlah hati aku ni. Tak adakah apa-apa yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, kau jangan risau, malaikat dengan bidadari semua sedang menghias syurga untuk kau. Maka Nabi jawab, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, kau jangan risau, malaikat dengan bidadari dah berbaris panjang ni, semua nak menyambut ketibaan kau ke syurga. Nabi kata, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Akhirnya Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya, wahai Muhammad. Tersenyum Nabi, alhamdulillah. Kemudian Nabi kata, wahai malaikat maut, rapatlah pada aku, cabutlah nyawaku. Ketika cabut nyawa Nabi, Nabi berteriak, sakit yang sangat-sangat. Proses sakaratul maut ni ditarik daripada kaki nak bawa ni, menjana ke dalam segenap urat saraf ni. Bila tarik sakitnya, ya Allah. Dan Nabi suruh apa? Bagaimanalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Nabi fikir umat dia lagi. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Dan Nabi berdoa, ya Allah, kau berikanlah ke semua kesakitan umatku itu, bagilah ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni, ya Allah. Sampai macam tu sekali. Tu sebab ada pandangan kata, kita bila dicabut nyawa, sakit tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je. Sakit tetap sakit, kerana 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Punya sayang Nabi kat kita. Tu sebab tak patut sangat kita tak sayang Nabi. Digambarkan bagaimana ketika dah mati semua nanti, sebelum nak kiamat, dah cabut nyawa semua cabut, tinggallah malaikat cabut nyawa malaikat juga. Akhirnya tinggal malaikat maut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat maut, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, baru dia tahu, ya Allah, sakitnya. Maksudnya dia kata apa? Kalaulah aku tahu macam ni sakitnya, tentu dulu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, aku akan cabut lembut lagi. Rupanya dulu tak lembut lagi, sebab sakit. Nampak? Kekasih Allah pun dicabut nyawa sakit. Ini kan pula kita yang banyak dosa.
Tu sebab banyakkanlah kita menginsafi. Kan? Sebenarnya Nabi ni, kita ni akhirat besok kita ni bergantung pada Nabi. Nabi satu-satu Nabi tak pernah doa, lingkuplah umat aku ni, kau benamkanlah mereka dalam laut, kau tenggelamkanlah mereka. Tak pernah Nabi doakan kita macam tu. Tetapi kuota doa yang macam tu Nabi bawa, bring forward, bawa ke akhirat. Nabi Allah jadikan dia sebagai satu syafaat nak bagi pada umat dia. Tu sebab umat-umat lain, Nabi-Nabi lain, bagilah kami jadi umat Muhammad, semua minta, tak dapat. Kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku jadikan kau sebagai umatmu, sebagai sebaik-baik umat. Contohnya sebaik-baik umat kau bergaduh kau jangan. Jangan cerita dengan kawan-kawan, adik-beradik pun bergaduh. Macam mana? Kan? Saudara mara pun tak baik. Nampak? Sebabkan harta, disebabkan hati pusaka, bergaduh dia beradik. Ada. Ya. Macam-macam. Tu sebab kata kita jadi umat yang terbaik, buktikanlah. Kan? Tu ya. Dan pada ketika itu Nabi akan pegang panji liwaul hamd, yang mana para anbiya dan mursalin semua bernaung bawah panji yang sama. Nabi kita ketua. Hebat. Tu sebabnya kita kena bersyukur jadi umat Nabi. Ya. Jadi makna kata kita ni nak bergantung kepada apa yang kita nak pada Nabi akhirat besok. Syafaat, bukan syafikah, syafaat. Ya. Jadi dua yang paling penting malam ni, hidupkan sunnah Nabi, selawat banyak-banyak, insya-Allah. Mudah-mudahan. Apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Saya ceramah dekat satu surau kat Kuala Pilah tu. Apa maksud selawat? Makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah tu. Makcik tu dia sahurnya aku. Selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu sebab Nabi kata, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah dan malaikat akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya faham signal-signal yang diberikan itu. Kalau bergalih-galih tempat duduk tu mana dah lah tu kan. Kejap melunjuk, kejap macam ni, kejap tengok jam kan, resah gelisah kan. InsyaAllah. Lagipun makruh kita tambung lagi ceramah kita ni dengan tahap makanan dah tersedia. Jadi itu saja. InsyaAllah siapa yang ada soalan nanti hantarkan kepada media sosial, Facebook ataupun pada TikTok ataupun pada Instagram. Jaga perangai elok-elok. Jaga perangai elok-elok. Jaga nama baik Islam, agama, jaga. Jadi itu saja daripada saya.